Musafir yang dirahmati Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله من اهتدى. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، لا سيما الكفار المستعمرين الغاصبين المعتدين الظالمين. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Sadaqallahul Azim. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah pada hari akhirat nanti. Al-Isra ayat 36. Sadaqallahul Azim. Yang dihormati, berbahagia Kak Salawat dan seluruh tan kuasa pengurusan kuliah duha Masjid Al-Falah USD 9 Subang Jaya, dan yang dihormati, yang dikasihi seluruh kehadiran para jamaah duha, para muslimat khasnya, yang jauh, yang dekat, yang konsisten dalam kehadiran semata-mata untuk meraih redha, rahmat dan barakah ilmu dalam kehidupan beragama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan
semua urusan yang kita dambakan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi ini kita sudah berada di penghujung bulan Safar dan akan kita masuki bulan Rabiul Awal yang akan kunjung tiba 1-2 hari lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa berikan kita rezeki, bukan setakat umur yang panjang, tetapi direzekikan ibadat yang konsisten dan berterusan. Umur panjang satu nikmat, tetapi ibadat yang benar-benar ikhlas satu kelebihan. Umur yang panjang bukanlah suatu kemuliaan kepada seorang, kerana boleh jadi umur panjang kalau tak ada ibadat, tak ada makna. Waktu Nabi SAW ditanya oleh para sahabat tentang 2 kelompok yang gagal, yang berjaya. Sahabatan Nabi SAW, siapa orang berjaya Rasulullah? Yang berjaya beruntung. Jawab Nabi SAW, orang yang beruntung, yang berjaya, orang yang sifatnya man tala umruhu wa hasuna amaluh. Dalam rezeki umur yang Allah beri, dia buat amal saleh dengan sebaik-baiknya. Ini orang berjaya, kata Nabi SAW. Allah beri umur dan dia pula mantapkan umur dengan amal saleh. Itulah orang beruntung, kata Nabi SAW. Sahabat masih tak puas hati, tanya tentang orang beruntung. Jawapan Nabi jelaslah, yang Allah beri umur panjang, umur yang begitu diserta amal saleh, beruntunglah dia. Sahabat Nabi SAW, ya Rasulullah, siapa orang paling gagal, yang paling buruk, yang paling jahat di kalangan manusia? Jawab Nabi SAW, orang paling gagal, yang paling jahat di kalangan manusia ialah man tala umruhu wa sa'a amaluh. Orang yang paling gagal, yang paling buruk di kalangan manusia, kata Nabi, orang yang Allah beri umur kepadanya, tetapi dalam masa yang sama banyak keburukan dilakukannya, banyak dosa dilakukannya, banyak kejahatan dilaku dalam umur yang Allah berikan itu. Ini, kata Nabi, orang yang gagal dan buruk di kalangan manusia. Batulah neraca kita dalam hidup ini bukan di atas faktor berapa lama kita hidup. Sekalipun kita kalau nak hidup lama, betul tak? Kan siapa yang nak pendek umur? Kita doa ramai-ramai. Selesai insya-Allah ini. Tak ada. Kita nak umur kita panjang. Itulah hasrat kita. Tetapi dalam konteks umur yang Allah beri itu, hakikatnya ialah bagaimana kita nak mengisi dari saat ke jam, jam ke hari, hari ke minggu itu dengan amal-amal kebaikan dan kebajikan. Konsisten, tanpa henti. Sunat dilakukan, wajib dijagai, ilmu diraih, pahala dicari, kebaikan dicipta, dosa dipinggirkan. Ini persoalan kita. Sebab itulah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, amanah kita yang paling besar adalah amanah berkait dengan soal amalan kita. Itu paling besar sekali. Sebab Allah akan tanya kita tentang amalan. Allah tak tanya berapa lama hidup. Allah tak berapa umur panjang masa hidup. Tak. Ditanya amalan kita, tara mana, takat mana dan bagaimana. Batulah konsisten kita dengan amal ini, insya-Allah akan menjadi asbab kita untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari saat kita bertemunya. Tidak ada yang kita bawa melainkan amal salah kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Asy-Syu'ara 88. Itu kata Allah Azza wa Jalla, yang paling sejahtera di kalangan kamu siapa, kata Allah. Ketika menghadap aku nanti, yang paling sejahtera, yang paling selamat, illa man atallaha biqalbin salim,
yang datang menghadap Allah dengan hati yang penuh dengan kebaikan, hati yang penuh keimanan, hati yang penuh cahaya keimanan, ketakwaan dan keilmuan, hati hidup dengan amal soleh. Itu orang kata Allah berjaya di saat dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syu'ara 88. Jadi muqaddimah saya pada pagi ini di pada ayat 36 Al-Isra tadi ada maksud tersirat, iaitulah bagaimana kita dalam hidup ini berilah hak yang sepatutnya dalam hal pendengaran. Biarlah pendengaran kita sentiasa mendengar kebaikan demi kebaikan yang dimasukkan dalam telinga kita, hal kebaikan. Begitulah dari sudut penglihatan kita, mata kita sentiasa cerah dalam melihat kebaikan demi kebaikan, pahala bukan keburukan. Dan hati kita pun sama, sentiasa bersih, tidak berada dalam hati yang kotor, hati yang gelap, tanpa cahaya, mati. Jangan. Kita hidupkan hati kita dengan ilmu dan keimanan. Itu 3 anggota besar kita. Dan ketiga-tiga menjadi jalan kita. Kalau telinga tak dengar kebaikan, ya dengar kejahatan, jaga-jaga. Kalau hati kita kotor, tidak bersih, hati-hati. Kalaulah penglihatan kita kabur, tak melihat kebaikan, tak pandang kebaikan, yang pandang kejahatan, hati-hati, jaga-jaga. Sebab itu Allah sebut Quran tadi, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kamu kena bertanggungjawab, kata Allah, di padang mahsyar nanti. Penglihatan, pendengaran dan juga hati kamu semua. Maka di atas sebab itulah saya yakin, saya percaya itulah perjuangan dalam kehidupan beragama kita demi untuk kita melengkapkan sebuah kehidupan yang sejahtera, bukan celaka, hidup yang bahagia, bukan menderita, hidup yang selamat, bukan gagal di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti, insya-Allah. Alhamdulillah. Tajuk kita pada pagi ini tajuk agak berat. Berat bukan kena pikul, tak, tapi dalam nak memahami. Pikul taklah. Tajuknya ialah su'ul khatimah. Tajuknya ialah su'ul khatimah. Muka surat 40. Tuan-tuan, puan-puan semua, dia dalam neraca hidup ini, bila sampai waktu dan ketikanya, saat kematian pasti akan datang. Saya ingat kematian ada hari ni kot. Waktu ramai nampak jamaah dalam dewan solat tadi menanti ke ada kematian. Jemaah kita Al-Falah bukan? Oh, dengan USG 9 lah. Oh ya, okey. Saya nampak tadi masa masuk tu tak ada yang kenal. Jadi kalau jemaah masjid kita kenal kan. Baik. Tak apalah. Itulah yang sedang berlaku, kematian. Baik. Bila sebut tentang neraca kehidupan kita, tuan-tuan, dia tak ada neraca yang ketiga, keempat dan kelima. Neraca dengan makna mizan al-hayati. Maksud saya ialah bila kita bertemu alam kematian, sebagai kematian mengejut, kematian yang dah lama di atas katil sakit, kematian dalam usia tua ataupun muda, tak kiralah, hanya dalam 2 neraca sahaja. Neraca yang pertama, sama ada orang itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Neraca pertama, iaitu penyudah yang baik, husnul khatimati, penyudah yang baik. Sekarang dia mati lemas di lautan, dia mati digilis oleh lori yang berat, dia meninggal aksiden di jalanan, atau mati atas katil hospital, atau mati di rumah, atau meninggal ketika dia sihat walafiat, atau dalam kesakitan amat teruk, atau kematian di usia muda atau tua. Neraca pertama ialah dia mati dalam keadaan husnul khatimah, penutup yang baik.
Ataupun yang kedua, dalam soal kematian ini ialah su'ul khatimah, penutup yang buruk. Su namanya penutup yang buruk. Su'ul khatimah, penutup yang buruk, yang tidak baik. Sama dia mati aksiden, minta maaf sebut, mati mengejut, dalam usia masih muda, dah tua, ketika sedang berehat, tak kira. Dua saja. Tidak ada yang ketiga, empat. Dan hal ini disebutkan para ulama, termasuk Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dia mengarang kitab khas tentang hal ini. Al-mautu baina su'i wa husnul khatimati. Kematian di antara dua. Batulan Nabi SAW bila sebut hal kematian, Nabi mengajar kita bacaan doa, dan kita kena amalkan bacaan doa tersebut. Nukilan datang daripada hadis Abu Daud rahmatullahi alaihi radhiyallahu anhu dalam kitab sunannya. Antara bacaan doa yang masyhur, belum kita masuk tajuk surat khatimah ni, saya muqaddimahkan dulu intronya. Batu Nabi SAW sentiasa mengajak para sahabat baginda untuk merayu, meminta, berdoa kepada Allah untuk mencapai husnul khatimah. Satu riwayat yang begitu sekali penting untuk diamali ialah riwayat pada Abu Daud dalam kitab sunannya. Nabi ajar satu bacaan doa, bunyinya Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirati. Saya yakin tak ramai yang tahu tentang doa ini. Bukan tak semua tak tahu, ada yang tahu. Majoriti tak tahu. Saya yakin. Bunyinya bacaan doa tersebut, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirati. Ini doa untuk mencapai husnul khatimah dalam urusan kehidupan. Tuan-tuan, kita biasa baca doa yang biasa diamali oleh guru-guru kita, silakan, tak ada masalah, sebab nasnya menepatilah maksud yang kita nak. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Silakan, itu doa yang baik. Ya Allah, tutuplah urusan kami dengan tutupan yang baik, jangan tutup atas kami tutupan yang buruk. Ini bacaan doa yang biasa kita dengar, kita baca, tetapi dia bukan hadis Nabi. Itu nasnya bukan hadis, tapi ungkapan ulama. Tapi saya kata boleh diamal sebab maksudnya baik, silakanlah. Tapi kalau nak hadis Nabi, yang kedua, yang pertama tadi, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirati. Doa Nabi ni pastilah doa yang menyeluruh. Maksudnya tersurat lagi tersirat. Cuba kita baca bersama. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirati. Sekali lagi, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirati. Las ketiga, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirati. Doa Nabi ni tuan-tuan menyeluruh dan lengkap.
dari sudut minta Allah tutup hidup dengan kebaikan. Kita ambil makna. Allahumma ya Allah, ahsin aqibatana, perelokkanlah kesudahan kami. Perelokkan kesudahan kami. Kami nak sudah ketika sakit ke, demam ke, dalam peperangan ke, luar peperangan ke, tengah berada bersama, dalam apa saja. Perelokkanlah kesudahan kami fil umuri kulliha, dalam semua perkara. Ibadat sempurna, iman lengkap, ibadat baik, hati mulia. Kalau mati kami medan perang, ibadat kami seperti kemati tengah sakit. Maksudnya Nabi merayu supaya Allah sempurnakan kematian dalam keadaan yang baik, sebaik-baiknya. Satu. Bukan setakat Nabi minta pada Allah dua benda lagi. Sebelum kematian, kita ada ujian hidup. Apa Nabi kata kepada Allah, minta kepada Allah dengan doa tadi? Nabi sebut kepada Allah, wa ajirna min khizid dunia. Ya Allah, jauhkan kami dari keburukan dunia dan kecelakaannya. Maksudnya Nabi minta pada Allah untuk dunia tidak jadi bebanan. Tak sampai jahil, jahat, berdosa dengan urusan keduniaan. Kerana dunia boleh jadi menipu kita. Sampai peringkat kerana dunia lah kita hilang kekuatan beribadat. Mati tengah urusan dunia tak selesai. Hartanya haram, hidupnya tak menentu. Dunia. Dan minta jauhkan daripada kekejian dan kerosakan dunia, kejahatan. Kemudian Nabi kata apa? Wa ajirna min wa'adzabil akhirati. Minta maaf. Kemudian Nabi sebut yang kedua, wa'adzabil akhirati. Ya Allah, jauhkan azab hari akhirat. Mana kami nak kematian engkau redai, selamat sejahtera dan tak ada azab menanti kami yang dahsyat di alam sana nanti. Jadi rangkuman doa tadi cukup jelas. Dan itulah doa yang saya rasa, bukan rasa, memang pasti suatu rintihan, satu munajat yang sifatnya menyeluruh untuk Allah berikan kita husnul khatimah. Saya tak nak bincang panjang doa ni. Yang saya ada di depan saya ni, pada Abu Daud ini, saya tinggal kepada tuan-puan semua, amalkanlah. Di samping yang tadi, silakan. Allah makhtim lana bi husnil khatimati wa la takhtim alaina bisul khatimah. Baca tak ada masalah. Tetapi letaklah doa Nabi sebagai tempat yang paling atas dalam kita merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Gabungkan yang tadi tak ada masalah. Silakanlah. Sebutlah, bacalah, rintihlah kepada Allah. Sebab sebutkan tadi, neraca dalam hidup ini dua sahaja. Sama ada mati dalam sul khatimah ataupun sul khatimah. Cuma dalam hidup ini, tuan-tuan sekalian, bukan kita yang menentukan orang itu mati. Oh, dia mati husnul khatimah ya. Oh, dia mati sul khatimah. Tak, ini bukan urusan kita. Urusan kematian seorang hamba dengan Allah. Sebab itulah dalam hubungan dengan kematian ini, satu di antara perkara yang diangkat oleh para ulama salafun salah ialah penghujung kematian adalah urusan hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada orang boleh menghukum orang lain. Dia tu mati sul khatimah. Dia tu mati sul khatimah, tahu kematiannya. Tak ada. Yang perlu kita sebut ialah bila orang tu mati, baik orang tu A ke B, ucapan kita apa? Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Sebab dia mati dalam keadaan secara zahirnya sul khatimah lah, mati dalam masjid tengah sembahyang zuhur, asar, maghrib contohnya. Ucapan kita lebih berat, yang lebih besar ialah Allah maghfir lahu.
Tak payahlah nak bincang sampai berjambah lagi. Oh, dia mati sul khatimah dalam keadaan. Memanglah zahirnya macam tu. Tapi saat kematian itu dia dengan Allah Azza wa Jalla. So itulah kewajipan kita yang masih hidup. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afu anhu. Baik. B pula. Meninggal khabarnya dalam suatu majlis yang tak berapa nak baiklah. Tak boleh sebutlah apa majlis, tapi majlis yang tidak berapa baik. Seronok, santai. Meninggal. Bukan urusan kita. Oh, dahsyat dia. Mati majlis macam tak tahulah, neraka lah. Tak. Kita pun juga kewajipan apa? Sebagai menghormati keislamannya. Kita sebut apa? Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Ustaz baca doa macam tu, ustaz dia mati. Ya, awak tahu ke dia mati? Sampai awak nak hukum? Tak. Suatu kewajipan kita sebagai dengar, sebagai orang masih hidup, ada orang mati, bacaan doa kita ialah minta Allah ampunkan rahmati. Selesai masalah. Kemudian balik kepada kita. Lepas ada ulama kata, kita tengok kematian, dengan kematian tolong balik kepada kita. Sebab apa? Kita nak mati keadaan yang terbaik. Baik. Itu selesai satu perkara. Yang keduanya, belum saya masuk tajuk surah Timah ini ialah, yang keduanya, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian. Neraca ini, iaitu neraca husnul khatimah atau usul ini, neraca agama. Ini bukan neraca manusia, neraca agama. Suatu maka Nabi SAW bawakan hadis yang banyak tentang soal ini. Antara hadis inilah dia yang kita nak bincang sekarang. Antara hadis yang kita nak bincang sekarang. Baik. Diriwayatkan daripada Abu radhiyallahu anhu, muka 40 Nabi telah bersabda, "Innar rajula la ya'malu zamana at-tawila bi a'mali ahli al-jannati, thumma yakhtimuhu Allahu law 'amalahu bi 'amali ahli nar. Wa inna ar-rajula la ya'malu az-zamana at-tawila bi a'mali ahli nar, thumma yakhtimu Allahu law 'amalahu bi a'mali ahli al-jannati." Tuan-tuan tengok hadis ini dengan penuh keinsafan. Nabi bayangkan dua kelompok manusia. Kelompok yang pertama buat kebaikan. Kelompok yang kedua buat kejahatan demi kejahatan. Tetapi keadaannya berbeza. Nabi bayangan ini. Ada orang buat kebaikan malam siang. Penutupnya, dia buat kejahatan dan mati dalam kejahatan itu. Adapun kelompok yang kedua, dia buat keburukan di penghujung usianya. Dia sempat bertaubat dan buat kebaikan. Dia matiin kebaikan. Ini hadis suatu bayangan besar kepada kita. Suatulah, bukan kita boleh hukum sesiapa. Sebab tadilah, kita bukan usaha kita hukum orang. Oh, kawan tu memang kaki maksiat, mati tak ada harapan syurga lah, kalau macam ni. Tuan-tuan, Nabi sebut hadis, ada orang yang buat kejahatan, di hujungnya dia buat kebaikan, sempat bertaubat, maka dia ke syurga, kata Nabi SAW. Maknanya, dalam konteks agama ini, kita mesti hidup dalam keadaan infitah as-sadr. Kata Al-Imam Al-Ghazali, hati kita kena sentiasa buka. Dalam maksud buka macam mana? Kita mesti melihat dalam kacamata ilmu dan iman. Bukan tugas kita hukum orang. Bahasa tegur, minta maaf, sebab kadang-kadang dalam masyarakat kita mudah nak hukum orang. Ini penyakit yang melarat dalam masyarakat. Sedangkan dalam agama ni, tuan-tuan sekalian, yang kalau kita pada akhlak beragama ini,
Kau tengok orang yang tak baik akhlak, buruk akhlaknya, apa kewajipan kita? Pertama, tegur ke arah kebaikan. Kedua, doa. Tegur dia ke arah kebaikan. Tak mampu, doa kepada kebaikan. Ya Allah, minta diberikan rezeki keimanan, diberikan rezeki kebaikan. Ya Allah, angkat kepadanya hidayah. Itu dia. Betul, bukan doa kita minta mati dalam kecelakaan, minta mati keburukan, minta mati ke kejahilan. Itu bukan akhlak dalam agama. Bukan. Yang ada dalam agama ialah ajaran kepada kita adalah minta doa kepada kebaikan. Sebab boleh jadi doa kita tadi ada kebaikannya, kemuliaannya. Boleh jadi orang kita doakan itu di atas sebab dia dosa banyak mana sekalipun, ada keikhlasan kita dengannya. Kita sayang kepadanya. Sementara mungkin orang tidak, orang lain, keluarga kita sendiri sayang. Mak saudara kita, mak saudara sepupu sepapat kita, adik-adik kita sayang. Dia buat kesilapan, tapi kita sayang ada tak? Sayang. Sebab tu doalah. Tuan-tuan, saya ingat satu cerita. Sempat baca pagi tadi daripada beberapa tulisan lah. Depan saya ni banyak tulisan kitab ni. Sebab kita semak baca. Tapi cerita ni ada rakaman dalam apa? Dalam satu tulisan menarik jugalah, kitab besar. Kitab yang bertajuk, nak berkongsi satu cerita tentang satu doa ini. Kitab karangan Dr. Abdul Rahim Ashqa dalam tajuk Taqwa. Tajuk Taqwa, tapi cerita dia bawa dalam kitab ini. Berlaku pada satu zaman ulama tabi'in. Cerita ini dirakamkan oleh Yahya bin Mu'adh. Yahya bin Mu'adh ini dia meninggal tahun 161 Hijrah, tak silap saya. Yahya bin Mu'adh dia meninggal tahun 161 Hijrah. Maknanya di kalangan ulama tabi'in lah. Yahya bin Mu'adh. Cerita lama. Mana? Yahya bin Mu'adh bukan. Tahun 200 Hijrah ke atas lah. Tak apalah, tak penting kematian. Tapi dekat ulama tabi'in diberitakan cerita tentang doa. Hamba Allah ni tuan-tuan sekalian, dalam kampung itu terkenal dengan kejahatan keburukannya. Min ahlil ma'asi. Kalau ikut cerita min ahlil ma'asi dengan dosa berzina, dosa berjudi, dosa membunuh pun dia. Hamba Allah. Sebab kebetulan dia diupah. Diberi upah untuk buat kekacauan kejahatan. Nak bunuh orang, upah dia. Maknanya cukup dikenal sebagai orang yang jahat. Fasik pun dia, zalim pun dia, qatil pun dia, pembunuh pun dia, jahat. Ini berlaku. Manusia tuan-tuan memang dia macam tu. Hidup dengan penuh kejahatan, maksiat sepanjang masa. Itu rezeki dia boleh jadi agaknya. Dimakan cara tu. Dalam rekod riwayat Yahya bin Mu'adh ini dinukilkan oleh para ulama dalam kitab tentang hal orang-orang soleh, orang yang berubah ini, At-Tawwabin wa Tawbah ini. Siapa salah ini? Satu hari dia masuk ke rumah. Orang yang nak bunuh itu siapa? Orang alim. Dia diupah untuk bunuh orang yang berilmu. Taklah kata alim, tapi orang berilmu lah. Ahli ibadat. Dia upah untuk bunuh orang yang berilmu. Dia pergi. Di satu malam yang gelap gulita, dia masuk, dia menyusup masuk, dan sampai masa dia masuk ke rumah tersebut, didapati orang alim itu sedang apa? Sedang beribadat lah ketika solatnya. Dia diminta untuk bunuh, menanti upah yang besar lah. Tuan-tuan, cerita ini saya baca baru dalam sehari dua ni, dalam rekod. Sampai ketika
Dia diupah, dia pergi atas habuan yang besar. Dia tengok orang tu sedang beribadat. Sujudnya lama, doanya lama. Jiwa jadi kacau. Hatinya rasa berdebar. Jantung kencang. Dia keluar pada rumah. Tak jadi bunuh. Hinggalah orang yang dah mengupah dia tanyalah keesokan hari, apa dah kamu lakukan? Habuan menanti. Dia sebut, "Kitu an aqtulu." Aku dah hampir nak bunuh dia. Tetapi aku lihat dia sedang bersujud, sedang berdoa jam malamnya. Aku tak boleh angkat tangan nak bunuh. Makna dia dah bersedia nak bunuh, tak boleh. Dia keluar cerita kepada orang tu. Orang tu kata apa? Yang nak bagi dia kata apa? Tak, kamu kena tunaikan. Tamat riwayat orang ni. Atau siapa kesan tak tahulah, kita tak perlu cerita lah. Tapi orang tu masuk malam kali yang kedua. Dah diminta nak dibayar berapa besar, pergi kali kedua. Jam yang malam juga. Sebab pergi malam, sebab apa? Sebab untuk tak ada orang. Biasalah pembunuh berlaku malam, orang tak tahu dan rahsia. Sampai agak waktunya tengah malam juga, tapi tak sama dengan semalam, lebih awal sikit. Didapati orang tu pun sedang beribadat. Sujudnya lama. Lantas dia putusan, dia kata tidak mungkin aku bunuh orang ini. Lantas dia keluar, pergi jumpa dengan orang tu. Dia kata apa? Dia kata, aku tak mampu nak melakukan kesalahan, membunuh orang yang sedang menghadap Allah. Dia faham orang tu sedang solat, tapi jiwanya kacau. Dia sudah dihimpit dengan dosa maksiat. Dia tak rasa bersalah, tapi dia tahu orang tu sedang beribadat. Tuan-tuan sekalian, kata Yahya bin Mu'adh dalam cerita ini, orang yang terbabit dah mula nampak keinsafannya. Tetapi orang sekampung kenal dia sebagai orang jahat. Semua memaki hamun, semua kata macam-macam. Lantas satu pagi, dini hari yang tenang, dia datang kepada satu tempat, namanya masjid lah, bahasa mudah kita pergi dalam masuk. Dia cerita kata musola. Musola ni mana bukan tempat besar sangat, musola tempat sembahyang. Kalau masjid besar, dini hari yang senja, dini hari yang tenang itu dia pun pergi. Bukan nak sembahyang apa, dia hanya nak mengambil ruang untuk bertenang di tempat yang dianggap tenang. Musola, pak orang sembahyang. Satu ketika lepas pada itulah, orang kampung semua hina, menyebut keburukan kejahatannya. Atau kejahatan memang orang tahu. Hinggalah satu pagi, kata Ibn Mu'adh dalam ceritanya, dia pun masuk satu musola, bertenang di situ dalam keadaan cuaca dini hari yang agak tenang. Tiba-tiba ada orang lihatnya. Orang kata, kamu nak curi apa lagi? Dalam sangkaan yang buruk, kamu curi apa lagi? Apa yang tak cukupnya? Sehinggalah beliau dianggap di kampung sebagai orang yang paling buruk di kalangan. Dia pergi nak bertenang diri, dianggap macam nak melakukan kejahatan. Orang pun kata macam-macam. Kata Ibn Mu'adh ini, satu pagi yang lain, beliau pun datang ke satu tempat musola yang lain, kampung yang lain pula. Tujuannya apa? Tujuan untuk mencari ketenangan. Bukan nak buat maksiat dah. Dia mulai insaf dah tu. Tiba-tiba di jalanan dijumpa dengan seorang alim, ni kampung lain tadi. Dia bertemu dan menyatakan tentang dia punya kesilapan, kesalahan, dosa dia cukup semacam, dosa dia sekian. Lalu orang ni alim, dia kata apa? Engkau masih ada masa
untuk engkau bertaubat, kembali kepada kebaikan. Maka orang ni minta duduk di musalla tu, duduk situ dan duduklah untuk buat kebaikan dan jangan ke mana-mana. Khabar berita ini sampai ke kampung yang dia pernah yang asal dia. Dia dah pergi kampung lain dah, musalla lain. Orang sana kata apa? Berhati-hati, kan lelaki ini akan buat jenayah di kampung yang lain pula, kat daerah yang lain. Lalu mereka menempelak dia. Hinggalah, ini cerita panjang sebenarnya tuan-tuan. Kalau ikut pada rekod cerita ni, banyak pages lah. Saya ambil ringkasan saja. Ini nak cerita tentang kita ni tuan-tuan, jangan kita cepat bersangka buruk, ambil kesempatan untuk bersangka baik di suatu masa. Akhirnya apa kata ulama yang, orang alim yang jaga dia tadi, yang minta dia buat kebaikan di suraunya, di musalla dia, lantas dia pergi ke kampung yang sebelah tu. Maksudnya tempat asal lelaki ni, dijumpa dengan orang ramai. Dia kata, tidakkah kamu ada hak untuk mendoakan kebaikan kepada orang ini? Tengok, saya nak punca situ cerita saya. Tidakkah kamu nak mengambil sikit ruang untuk doa kebaikan pada orang ini? Kenapa kamu mencelanya, memakai hamunnya, cerita keburukan kejahatannya? Tidakkah ada hak untuk kamu doa kebaikan pada orang ini? Dia mula nak berubah sekalipun dia buat jahat. Memang terbukti benar kata-kata alim ini, dengan kelebihan dia jaga orang ni akhir menjadi pendamping kepada dia. Maksudnya dekat dengan dia. Kalau bahasa kita sekarang, orang kanan lah mudah-mudahnya. Dia orang kanan, pada orang yang asal jahat maksiat tapi berubah. Akhirnya kata, yang dalam cerita lah, Ibn kata, sebenarnya harga sebuah doa, sebuah rintihan kepada orang lain yang maksiat macam mana pun, Allah akan bayar dengan kebaikan. Itulah kita tuan-tuan sekalian, tak ada orang yang sebenarnya lah, saya nak sebut begini, tak ada orang sebenarnya akan mati dalam kejahatan. Boleh jadi orang itu berubah kerana kita yang doakan kebaikan kepadanya. Ya, tak ada orang nak mati kejahatan, melainkan ada orang bila doa kepada orang, Allah rezeki doa tadi Allah terima, boleh berubah. Itulah kita jangan ada sangkaan buruk. Jangan ada. Budaya sangka buruk ini boleh tak sihat dalam masyarakat. Sekalipun orang tu kita rasa macam teruk akhlak macam-macam. Pak Nabi sebut ni. Saya pada hadis Nabi. Sebab Nabi kata, inna rajula la ya'malu az-zaman at-tawil bi'amal ahnar. Orang tu dalam tempoh yang panjang buat maksiat macam-macam. Thumma yakhtimullahu lahu amalahu bi'amal ajal. Tapi Allah tutup hidup dengan amal ahli syurga. Ada orang yang buat kebaikan yang panjang dalam tempoh hidupnya, tetapi bila hujung-hujung itu dia buat amal kejahatan, dia ke neraka. Jadi rumusan hadis ini ada 3-4 perkara. Belum saya baca cerita di sebalik itu, saya buat rumusan dulu. Rumusan pertamanya ialah Nabi nak ingatkan kepada kita, sebaik-baik manusia dalam hidup ini orang yang konsisten dalam kebaikan dan pahala. Itu baik manusia. Mana kita, khas kita lah, kita insya-Allah. Dah buat baik dah, buat baik dah. Alhamdulillah, ni orang baik-baik belaka ni. Yang jaga sembahyang, jaga solat, mari mengaji, jaga ibadat, infak, derma, sedekah, zikir, tasbih ni, bangun tahajud, qiyam tahajud, buat ni insya-Allah ni. Kita ni konsisten sampai ke mati. Tak terhenti di jalanan. Ini pertama, Nabi nak sebut kepada kita, pertama sekali orang terbaik kepada kita orang yang konsisten. Dah kita buat amal syurga, kita akan berterusan. Sampai bila? Sampai kita mati dalam amal saleh. Satulah hadis tadi, minta maksud. Yang tadi kita baca dia. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyil adzabil akhirah. Doa penting tu. Penting sebab apa? Kita nak Allah beri kita kekuatan untuk kita
Istiqamah sampai ke mati. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini menggambarkan tentang ujian manusia. Ujian. Apa ujiannya? Ada orang yang buat amal soleh, macam-macam dia buat, macam-macam buat amal soleh. Sunat dijagai, wajib dibuat. Penghujungnya terjebak dengan kerakusan nafsu dan syahwatnya. Buat kejahatan. Buat keburukan. Ini golongan kita tak nak berada kelompoknya. Maksudnya, di hujung usia, dia tak mampu konsisten. Terjebak dengan kejahatan dan keburukan. Dan meninggal dalam kejahatan itu. Kita akan baca satu cerita nanti, 2-3 cerita dalam kitab ini. Tentang Bala'am cerita Bala'am bin Bawra, macam-macam zaman Musa. Ya, ada cerita yang lain. Saya akan sentuh nanti insyaAllah. Tapi yang kedua ini, Nabi nak bayangkan tak orang yang buat amal soleh begitu panjang tempoh, tapi penghujungnya dihilang pertimbangan. Dia mungkin melakukan dosa maksiat besar, bunuh orang ke, berzina ke, menipu dusta orang sampai tahap hilang agama dan hilang iman dia. Ini golong kita tidak nak, tuan-tuan sekalian. Betullah satu peringatan besar yang diberikan oleh para ulama tasawuf yang terkemuka, Abul Qasim Al-Junaid rahmatullah. Dia kata, dalam kita beramal, beribadat, apa kita buat, jangan ada sifat sombong, bangga di diri dalam hidup kita. Ini proses dalam tasawuf. Kita buat apa pun amal ibadat yang kita buat, jangan ada perasaan bangga di diri dan sombong. Aku dah buat kebaikan, tak macam orang lain, tak macam aku. Aku sembahyang duha hari-hari, orang lain tak macam aku. Tengok dia tu tak duha pun aku buat. Kita buat amal salah, jangan ada perasaan bangga diri dalam hati kita. Jangan ada. Lepas tu tengok orang, jangan tengok kacamata yang negatif. Aku duha 4 rakaat, dia 2 je. Aku buat duha, dia tak buat. Aku infak, dia tak infak. Aku derma banyak, dia sikit. Jangan ada. Sebab bila kita ada perasaan suuzon macam tu, Allah boleh ganti kita dengan 1001 ancaman. Orang yang pernah kita hina, tak lebih baik bagi kita boleh jadi. Sebab kita dah buat satu dosa, namanya riya, sombong, angkuh. Jadi kata Abul Qasim Al-Junaid, seorang yang buat ibadat, jangan ada dalam hati perasaan bangga dan sombong diri dengan ibadatnya. Tuan-tuan, kita proses hidup macam itulah sebenarnya. Kita kalau boleh, amal-amal kita ini bukan penyebab kepada kita matikan pahala. Sulang balik. Ini kata-kata para ulama tasawuf ni. Kita dalam beribadat, jangan menjadi kita juga mematikan pahala amal ibadat. Kita buat kebaikan dah, derma dah, kita mematikan pahala. Bukan orang, kita sendiri. Sebab kita menyumbang, tapi ada perasaan riya, angkuh, sombong. Siapa matikan pahala kita? Kita sendiri. Kita buat pahala, tapi kita matikannya. Kata ulama tasawuf, jangan jadi macam tu. Satulah kadang-kadang dalam agama ni, benda buruk ataupun benda-benda yang bersifat kejahatan bukan kerana orang, kerana diri sendiri. Contohnya, kita ambil satu contoh yang real dalam kehidupan kita, sifat riak. Riak ini kata ulama ialah satu amalan membatalkan pahala by cash. Sedekah, kita ambil duit dalam poket, ni tabung berjalan tu, jaga-jaga, ya. Contohnya lah, kena berhati-hati. Dah keluar duit dah, niat kita memang daripada rumah tadi RM50, RM50, baguslah. Niat dah ada, tabung dah sampai,
Tunggu masa nak masuk lah dalam tabung tu. Bukan kita masuk, duit dah masuknya. Masuk duit 50. Niat dah baik, niat dah ada, dan niat pun sempurna. RM50 ini. Biasa 100, biasa RM10, 50. Banyak. Alhamdulillah. Tengah-tengah nak menyumbang, kena pula sebaring dengan kawan yang lain. Datang satu perasaan. Ish, banyak 50 ni. Orang tak macam aku. Buka pula tu. Masuk. Supaya kawan tu nampak. Buka pula slow motion masuk. Lambat dia. Contohnya. 50 masuk. Kita dah masuk tabung 50, betul. Tetapi kita membatalkan pahala. Patut 50 tadi pahalanya besar. Kerana riak kita membatalkan pahala. Kosong lah. Sebab niat kita dah berubah dah. Nak tunjuk pada orang kita lebih, kita masuk dengan tak langsung, riak itu batalkan pahala. Zero. Patut 100%. Kosong. Sebab itulah Nabi kata, riak itu seumpama syirik. Bercakap dusta, Nabi tak panggil syirik. Tipu orang, salah belaka tu. Tipu orang, salah belaka tu. Dosa belaka. Dosa. Cakap dusta, tipu orang. Dosa. Tapi Nabi tak kata syirik. Bila bab riak, Nabi kata syirik kecil. Tuan-tuan, saya sebut ini sebab ialah satu kitab yang saya ni macam tu, jenis apa ni, kalau baca tu nak berkongsi je dengan orang. Memang begitu pun. Satu buku yang paling terbaik lah. Nak kata paling tidak, tapi terbaik lah. Ini buku terjemahan Tazkiyatun Nafsi, penyuci jiwa, konsep jiwa, penyuci jiwa menurut ulama salafun salih. 3 pengarang di sini bergabung. Sebenarnya digabungkan, bukan mereka digabungkan tulisan mereka oleh penulis yang tertentu, Ibn Rajab Al-Hambali, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Imam Al-Ghazali. 3 manusia ini semua ulama tasawuf Melaka ni. Ulama Al-Mutasawwifun Melaka ni. Ibnu Qayyim pun dia, Ibn Rajab Hambali pun dia, berarti. Dalam cerita saya tentang persoalan riak ini, ada kitab ini. Ini bacaan saya ni. Ya? Terjemah yang Melayu ada, yang Arab ada terjemah ni. Tapi ini daripada Indonesia, Pustaka Arafah Indonesia. Baik. Jadi persoalan kita sekarang, kata ulama tasawuf, riak itu membatalkan pahala. By cash. Maksud bila ada riak saja, baik amalan kita sedekah ke, sembahyang ke, kita sembahyang duha, bagus, Allah Akbar, takbir bagi salam. Tapi tengah sembahyang duha tu datang perasaan, lama-lama sikit orang belakang tengok tu, sebelah belakang tu ramai orang tu, panjang sikit lah, supaya orang kata, ish, lama berduha dia, baca Al-Baqarah ke. Cash. Masa tu juga Allah batalkan walaupun dah berdiri solat duha dah 10 minit. Sebab itulah Nabi anggap riak itu syirik kecil. Sampai Nabi tegur sahabat, kamu tak bimbang, kata Nabi, innama akhwafu alaikum, aku takut dengan kamu satu benda. Kata Nabi, ar-riak. Sahabat kata, Rasulullah, kenapa? Kata Nabi, li'anna ar-riak asyirkul aksar. Riak itu al-syirik. Kenapa Nabi kata riak itu syirik? Sebab bila ada riak, kita lah meletakkan kita lebih daripada Allah lah. Amalan kita ni seolah kita nak, bukan kerana Allah, kerana orang dah. Jadi itulah namanya. Kitab ni, tuan-tuan sekalian, saya sebenarnya duduk satu ketika lah, termenung kata, bilalah boleh jadi teks bacaan di Masjid Al-Falah ni. Ya, kat Salwa je, dia termenung sebab dia baca-baca ni. Kalau satu hari boleh baca kitab ni cantik sangat lah. Tapi selepas selesai kitab lah ni lah, selesai kitab ni dulu, kitab ni
20 tahun lagi baru selesai ni. Ya, 10 tahun lagi baru selesai. Tunggulah. Dah tak larat baru nak baca kitab ni. Mari saya mata kabur dah. Tak siapa ramai depan aku. Ya. Tapi nak ceritanya menarik. Sebab cakap tentang hati, tentang jiwa. Baik tuan-tuan sekalian, sekian dimaklumkan. Ya. Saya ada yang Arab, ada. Ini terjemahan kebetulan, terjemahan saya beli. Arab pun saya ada. Baik. Di mana kita tadi? Dah. Allahu Akbar. Yang keduanya ialah ada orang pada hari ini tuan-tuan, ada orang yang dalam amal solah yang panjang tempohnya tetapi penghujung dalam kejahatan, maka semuanya akan musnah. Yang ketiga, hari ini menggambarkan apa? Menggambarkan tentang ada orang yang hidup dalam kemaksiatan macam tadi, tapi di hujung usianya dia bertaubat, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ada ulama yang kata, ini ulama-ulama, saya sandar ulama ni tuan-tuan daripada tasawuf lah, ulama tasawuf ya. Patut ada ulama yang kata, kita tidak pernah akan tahu rahsia seorang. Betul tak? Rahsia amalannya kita akan tahu. Yang tahunya Allah Azza wa Jalla. Seorang hamba Allah yang memang kaki maksiat, yang hidup dalam kemaksiatan, zahirnya orang tahu. Apakah kita tahu yang satu malam tertentu dia beribadat, dia angkat wuduk jam 3 pagi, hampar sejadah, dia bertaubat? Kita tak tahu. Dan dia berlaku dalam kehidupan manusia. Dalam detik hidupnya dia buat maksiat macam, tapi satu detik waktu malam yang tenang, datang keinsafan dalam hati, dia bangun jam 3-4 pagi, hampar sejadah, dia bertaubat. Taubatnya jam itu Allah tidak akan tolak. Ya, Allah tak tolak. Kita tahu tak dia bangun jam 3-4 pagi bertaubat? Kita tak tahu. Lepas tu jangan prasangka dengan orang-orang yang dalam keadaan buruk macam mana, kita tak tahu penghujung dengan Allah macam mana. Ada sejarahnya. Ada sejarah tuan-tuan. Dalam rekod yang sama, Yahya bin Mu'adz dalam cerita sebab tadi, itu antara cerita dirakamkan. Yang lain pun ada. Ada seorang hamba Allah yang lain, itu di zaman tabi'in juga. Kesan kemaksiatannya besar, merosakkan hati jiwa. Tetapi satu malam dia bermimpi. Allah beri dia melalui mimpi. Bukan mimpi terjun bangunan, terjun gaung, tidak. Dia bermimpi diancam dalam keadaan yang menakutkan. Dia tersentap di tengah malam itu. Air mata mula mengalir. Wuduk diambil. Sejadah dihamparkan. Dia mula bertaubat. Tak ada jam subuh dia meninggal dunia. Ada satu cerita yang pun cerita. Maksud dalam tempoh hanya beberapa jam saja. Dia bertaubat, dia beristighfar, tak ada jam subuh dia meninggal. Husnul khatimah bagi dia. Kita tak tahu. Semacam cerita hadis ini hadis masyhur. Seorang perempuan pelacur. Dengar kan? Seorang perempuan pelacur. Kita tahulah bila pelacur ni makna dosa, jangan cakaplah. Jual diri itu dosa besar, berzina namanya. Bunyi pelacur tapi kontak berzina lah tu. Besar dosanya. Tetapi apa yang berlaku? Hadiah apa? Ingat tak? Lama dah mengaji ni. Ada kan? Akhir diberi minum seekor anjing. Satu amal salah. Walaupun makan anjing, minum anjing, tapi anjing tu ada orang untuk ditolong. Dia makhluk Allah juga. Haknya berilah minum. Dia lapar dahaga. Sekalipun dia seorang pelacur. Jiwanya untuk buat kebaikan. Meninggal kemudian. Nabi kata, dia tutup dengan kehidupan ini. Makna dalam agama ni Allahu Akbar. Saya sendiri cakap tuan-tuan, saya tahulah.
Saya pernah nak kata artis-artis lah, ya, jumpa di stesen TV. Saya pergi program ni. Cerita ni ingat saya dalam dah 10 tahun lebih dah, 2013 begitulah, dah 10-11 tahun dah. Sebut nama tuan-tuan tahulah, tapi saya tak sebut lah, ya. Dia pun dah berubah sekarang ni dan telah banyak menganjur program-program agama dah, artis. Masa tu saya datang ke TV, satu siaran TV, tak sebut TV mana, untuk live program TV. Bertembung di TV, maka jumpa, tanya Pak Ustaz, pergi dapat nasihat sikit. Sepatah je disebut dosa saya ni banyak, dan pakaian pun memang pakaian tidak tu aurat. Fahamlah artis ketika itu. Tapi bagi saya katakan dia mudah je, sepatah je. Selagi mana hayat di kandung badan, mata masih melihat, telinga masih mendengar, rezeki masih Allah beri, itu peluang kita nak kembali kepada Allah. Tidak sekarang, malam nanti. Tak malam nanti, pagi besok. Ada peluang. Sebab rezeki yang Allah beri itu, baik mata melihat, telinga mendengar, kaki melangkah, nikmat makan minum, peluang kita nak buat kebaikan. Sampailah dia kata kat saya ingat dia kata-kata, jadi maknanya kami ni Allah terima lagi lah Ustaz dia. Kenapa tidak? Demi Allah tuan-tuan sekalian, saya tak kata kerana saya, tapi kerana dia mungkin cari jalan pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah rezekikan titik perubahan dalam hidupnya berlaku. Pakaian mula tutup auratnya, keterlibatan dengan program-program yang tak berapa marut dan tak apa elok mula tinggalkan. Nak cerita manusia, lepas kalau ada kalangan kita yang lebih suka hukum orang, sampai pada kita rasa macam dia orang tak ada jalan pulang dah, silap. Waktu hari ni kalau ada kalangan tuan-tuan, bawalah katakan seorang ke dua orang, tiga orang yang aurat buka, tak tutup aurat datang, saya tak akan kata ini tak layak masuk ke majlis, tak ada. Bahkan saya akan kata alhamdulillah ada orang yang auratnya dibuka datang mengaji. Sebab apa? Itulah sebagian doa kita kepadanya. Kita angkat tangan pun tak apa, tak perlu angkat tangan pun, ya Allah minta bagi dia kepada si Minah ni contohnya, tak perlu. Tapi hati bercakap, ya Allah berilah hidayah kepada orang ni, berilah hidayah kepadanya, bimbinglah kepada kebaikan, bukalah pintu hati untuk buat amal soleh. Tinggal macam sekadar itu pun dianggap sebagai doa. Tak perlu angkat tangan pun, kita merintih dengan hati kita, tengok orang yang tak betul contoh hidupnya. Ini semua tuan-tuan jalan-jalan kita kena lalui. Tiga, yang keempat terakhir dah hari ini. Yang keempat, bayangan yang menunjukkan ini 1, 2, 3, 4 ni kena tanda tu, sebab saya bercakap dalam konteks hadis ini. Yang keempat, menunjukkan betapa setiap kita, hati nurani kita adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang boleh khatam, Allah boleh tutup hati. Kalau Allah tutup hati, Allah tutup hati kita. Allah boleh buka hati kalau buka hati kita. Sebab kita milik Allah. Ada orang Allah tutup pintu hatinya, langsung tak masuk ilmu dan keimanan. Ada orang Allah buka pintu hati, terus masuk iman taqwa. Sebab Allah itu maha berkuasa. Cuba tuan-tuan semak, walaupun kita tak sampai lagi kepada ayat, cuba tengok muka surat 43 tu. 43, cuba tengok 43 tu. Satu ayat Al-Quran yang ada Al-Anfal ayat 24. Jumpa tak? Muka surat 40 apa tu? 43. Ayat itu penting tu. Ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu
lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih. Kebetulan dalam kita punya bacaan ayat tu ada kat sini. Saya dah semak dah baca dah tu, yang nak angkat pada cerita tuan-tuan. Allah sebut apa tu? Ayat yang nak saya tengok tuan-tuan, ke tengok ayat tengah-tengah tu. Wa'alamu, he hambaku ketahuilah, anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih. Allah SWT membataskan manusia di antara manusia hatinya. Allah miliki hati kita. Maksud hati kita milik siapa? Milik siapa hati kita ni? Milik suami kita lah, kau isteri. Tak, itu cerita lain. Ya, hati saya milik isteri saya, betul tak? Baik, ustaz ke situ pula. Tak, sebenarnya ini yang sebenarnya tadi gurau. Sebenarnya hati ini milik siapa? Milik Allah Azza wa Jalla. Betullah sekadar hati saya milik anda sebagai suami tak cukup. Kok dia milik hati yang lain lah tahu. Contohnya, berapa hati dia? 3 hati. 3 isteri. Kan payah tu. Tapi ingat tuan-tuan sekalian. Cepat angguk sahabat kita seorang ni. Okay. Tuan-tuan, tapi ini hati milik Allah. Kita semua, Allah pemilik. Dia Allah boleh bagi baik cash. Baik dalam bentuk apa. Dia berkuasa. Nak berhidayah ke? Hatta keburukan sekalipun. Sebab tu Nabi Allah sebut kepada kita, wa'lamu, hei hamba ketahuilah, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ayat ini kita akan semak nanti kemudian insya-Allah. Al-Anfal ayat 24. Cerita panjang. Kalau tafsir 3 jam tak habis ni. Kalau tafsir lah, sebab panjang cerita. Baik tuan-tuan sekalian. Jadi itulah neraca kita dalam hidup ini. Husnul khatimah, su'ul khatimah. Mana kita nak tuan-tuan? Husnul khatimah. Husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Maka apa amalan segera kita kena melakukan? Apa amalan segera kita? Tadilah baca doa tadi, tolonglah. Tak boleh baca sekali sehari, baca 20 kali pun tak apa. Tak ada masalah, lagi banyak lagi bagus. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirati insyaallah. Amin rabbal alamin. Stop kat dulu insyaallah, tanda kat situ. Kita akan tengok nanti insyaallah detail tentang su'ul khatimah, bahayanya dan betapa ia tidak boleh dibiarkan dalam kehidupan kita. Yang kita nak husnul khatimah. Allahumma amin ya karim ya mannan ya mujib as-sa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina وزدنا ولا تنقصنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.